Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair wa ba'du. Ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, ahli keluarga dan semua yang mendengar bersama-sama, saya mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan seluruh yang mendengar pada kali ini untuk sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, insya-Allah. Sempena juga dengan tajuk kita kali ini, perkongsian lentera hati ataupun pulih. Kita nak pulihkan apa ni? Kita nak pulihkan hati kita, kita nak pulihkan amal kita, kita nak pulihkan segala-galanya. Subhanallah, tabarakallah. Kita nak pulihkan everything yang ada dengan apa? La'allakum tattaqun. Daripada mana sumber ini diambil? Daripada surah yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-183. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut tentang beriman, pastinya mereka sangat mempercayai. Percaya tentang apa? Arahan yang Allah beri. Dan bila percaya, kena buat. Okay? Apa yang dia percaya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Moga-moga kau bertakwa. Siapa yang bertakwa? Kita semua. So, bagaimana kita nak tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ayuh sama-sama kita explore apa perkara yang perlu kita baiki pada kali ini. Pada hari Selasa yang lepas, kita dah baiki berkaitan dengan circle kita. Sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan apa? Circle. Semalam kita berkongsi berkaitan dengan infak. Kan keyakinan kita, faith kita berkaitan dengan infak. Dan kali ini kita nak berkongsi berkaitan dengan tindakan kita, tingkah laku kita, apa saja yang kita buat. Apa saja yang kita buat. Hari ini kita bekerja, hari ini kita berkongsi, hari ini kita makan, kita bermain dan sebagainya. Kita berkata, bergurau senda, bahkan tengok telefon, tengok TV dan sebagainya. Semuanya, apa saja yang kita buat, itu semua fitrah. Itu semua fitrah. Tetapi hari ini kita akan fokuskan kepada surah yang pertama. Surah yang pertama, cuba teka sahabat-sahabat semua. Surah yang pertama, surah apa? Bijak. Surah Al-Fatihah. Tadi imam baca 8 rakaat kan solat tarawih. 4 rakaat tadi sebelumnya solat Isya, 3 rakaat sebelumnya solat Maghrib. Mujur tak dia jawab solat subuh. Betul-betul, tapi solat subuh betul lah awal pagi tadi kan. Baik. Kita semua membaca berulang-ulang kali sehari, sekurang-kurangnya 17 kali. Sehari sekurang-kurangnya berapa kali? 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Tapi dalam bulan Ramadan ni istimewanya kita tambahkan lagi 17, tambahkan lagi dengan paling-paling common 11 kali. 17 campur 11, 28 kali. Kenapa 28 kali? 8 campur 3. 8 tarawih, 3 witir. Jadi 28 kali. Ibu dan ayah, sahabat-sahabat semua, ahli keluarga yang bersama-sama yang menonton perkongsian lentera hati pada kali ini, kita nak pulihkan apa? Legasi takwa kita. Kali ini, ayuh sama-sama kita melihat surah yang pertama tadi, surah Al-Fatihah, pada ayat yang ke sebelah tangan. Berapa ni? Cici, loro, telu, papat, lima. 1, 2, 3, 4, 7. 5. Okay, give me 5. Ayat yang kelima. Apa bunyi ayat yang kelima? Krik-krik. Ada yang terlupa tak kira-kira. Come on bro, come on. Setiap kali kita baca dia sejak waktu. Nah, dia bukan apa, dia terlupa. Sebab kita main nombor kan. Dia terlupa, nombor 6 ke 7 ke? Kan? So, nombor 5 apa dia? Ayat yang kelima ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya
hanya padamu. Kan? Kita apa? Kita sembah. Na'budu, sembah. Subhanallah. Bagaimana nak tingkatkan ketakwaan kita pada kali ini? Untuk siri yang ketiga ini. La'allakum tattaqun, legasi takwa ni. Ibu dan ayah, sahabat-sahabat semua, ampunkan saya, maafkan saya atas bicara perkongsian kita sebentar lagi. Apa yang akan kita kongsikan ialah berkaitan dengan iyyaka na'budu. Apa saja yang kita buat, apa saja amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang hidup kita, lihat balik. Lihat balik. Okey, lihat balik apa yang Allah beri kepada kita. Apa yang Allah beri kepada kita dan apa yang Allah susunkan untuk kita. Subhanallah, tabarakallah. Ibu dan ayah semua, ia satu benda, satu perkara yang sangat penting untuk kita semua. Mana ayat tadi saya terlupa letak kat mana. Subhanallah. Okey, tak apa, abaikan. Kita apa saja yang kita buat hanya kerana apa? Hanya kerana Allah. Untuk apa? Na'budu, sembah Allah. Sembah Allah. Bila kita bawa perkara ini, intipati ini, ayat ini, sebenar-benarnya kita memahami konteksnya, insya-Allah ibu dan ayah semua, sahabat-sahabat semua, kita sebenarnya apa? Kita sebenarnya sedang memperbaiki, transform diri untuk legasi takwa ini. Apa saja yang kita buat. Hari ini tadi sepanjang hari kita apa? Ada yang ada masa dia beri kesempatan pergi shopping. Kan? No problem, shopping ya. Tak ada siapa yang marah, tak ada siapa yang salahkan kita. Cuma bagaimana kita meletakkan shopping itu sebagai satu asas takwa. Baba, shopping ni boleh takwa? Boleh. Apa saja yang kita buat dalam kehidupan kita, apa saja yang kita buat dalam kehidupan kita, dia membawa kita kepada la'allakum tattaqun. Apatah lagi ketika kita dalam keadaan kutiba alaikumusiyam. Nanti akan datang, episod akan datang, kita akan tengok apa beza as-saum dengan as-siyam. Ada beza. Ada beza. Saum, as-saum dengan as-siyam. Kan? Okay, tapi hari ini kita akan fokus kepada iyyaka na'budu. Bila kalimah itu Allah letakkan dengan iyyaka di hadapan kalimah perbuatan na'budu ini, okey, dia membawa satu maksud. Hanya kepada Engkau. The only one. Okey. Tapi bila seandainya kalimah itu Allah letakkan iyyaka selepas na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Salah ke? Tak salah dari sudut grammar. Na'budu iyyaka, dia membawa maksud apa? Tak apa. Maknanya kita sembah hanya Engkau, maknanya kita boleh buat apa saja sebelum tu. Kita boleh tengok cerita dulu. Okey, kita relax dulu, kita mesyuarat dulu. Okey, kita relax dulu, kita pergi shopping dulu kan, kejap lagi kita sembah Allah kan. Tetapi Allah letakkan iyyaka di hadapan na'budu. Itu daripada sudut kepahaman tentang literasi, grammar itu. Allah nak menekankan kepada kita bahawa hanya kepada Allah kita sembah. Dan hanya kepada Allah, bila kita sebut tentang hanya kepada Allah kita sembah, subhanallah, tabarakallah. Sahabat-sahabat semua, apa yang berlaku? Dia membawa satu perkara yang kita kena faham bahawa everything lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kita sembah Allah. Kenapa kita sembah Allah? Sebab kita tahu Allah itu ialah Rabb, Tuhan. Allah itu ialah Al-Malik, pemilik segala-galanya. Allah itu adalah apa? Allah itu adalah Al-Haqq, yang maha berhak, yang maha berkuasa ke atas setiap perkara. Ya Allah. Kita siapa? Ibu dan ayah, abang-abang, kakak-kakak semua. Kita siapa? Kita adalah hamba. Bila kita hamba, apa tugas kita? Kena sujud, tunduk, patuh, taat. Tetapi hari ini tengok apa yang kita buat selama ni. Daripada sudut tutur bahasa kita tengok anggota 7.
Kalau kita buka kitab Penawar Bagi Hati, pada fasa yang pertama tu tentang membicarakan tentang 7 anggota fizikal, 7 anggota yang zahir. Bermula daripada mana? Bermula daripada mata, telinga, lidah, kan? Tu mulut tu, lidah mulut tu bersama dah juga dengan tangan, kaki, perut, faraj dan sebagainya. Ibu dan ayah, bagaimana kita nak letakkan na'budu ini? Na'budu ini kita nak letakkan everything, setiap single yang kita buat kerana Allah. Sebab tu kita balik-balik kepada ayat nombor 1 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Lihat balik. Nak tingkatkan ketakwaan ini, bila kita bawa elemen ini, kita letakkan betul-betul Bismillah. Apa saja yang kita buat, kita berkawan, kita berukhuwah, kita bertutur kata, kita melihat, kita bercakap, mendengar, apa saja, melakukan dengan tangan, bergerak dengan kaki, makan dengan otot perut dan sebagainya, menjaga kemaluan kita dan sebagainya kerana Allah. Bismillah. Bismillah ni kita letakkan everything kerana Allah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, apakah kita takkan menjaga benda-benda ni daripada perkara-perkara yang membinasakan, merosakkan? Allahu Akbar, tabarakallah. Sahabat-sahabat yang bersama-sama dalam live ini, terima kasih banyak-banyak. Semoga bermanfaat. Yang bersama-sama dalam channel YouTube, terima kasih. Barakallahu fiik. Sampaikan, sharekan kepada semua. Kita nak membawa legasi takwa ini, nak membawa kita kepada perubahan diri. Sangat rugi bila kita berada dalam satu sekolah, satu sesi yang tak lama, 30 hari je Allah bagi untuk perubahan, proses perubahan ini. Tapi kita tak grab the opportunity. Kita biarkan dia berlalu saja. Allahu Akbar. Sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Sebab tu bila kita tengok dalam sahabat-sahabat, ahli keluarga kita yang akan melaksanakan ibadah haji, tak lama lagi ni, bulan 7 ni, insya-Allah selepas 2 tahun kita tak dapat tunaikan haji, Allah bagi laluan dengan rahmat dia. Dan sahabat-sahabat, ada saudara mara kita, jiran tetangga kita dan ahli keluarga kita juga yang mengerjakan umrah. Apa kata Allah dalam Quran? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lillah. Ingat ujung tu. Sempurnakanlah haji dan umrah engkau kerana Allah. Lillah. Lillah. Allah sebut tentang lillah, kerana Allah. Jadi bila kita iyyaka na'budu, kita nak mengabdikan, menjadikan kita ni sebagai hamba yang membawa intipati bahawa setiap perbuatan kita nak sembah Allah. Sembah Allah ini bismillah, itu bismillah dengan nama Allah. Itu paling ringkas. Banyak lagi benda yang boleh kita bincangkan, bahaskan, tapi nak cerita ni yang sikit ni, bismillah. Bagaimana asas takwa, legasi takwa ini kita letakkan apa saja yang kita buat kerana Allah. Jadi bila kerana Allah, ibu dan ayah, sahabat-sahabat semua, bila kita berbicara, apakah kita bicara, kita akan keluar tutur bahasa kita yang macam mana? Allahu Akbar ya karim. Bila kita melakukan sesuatu, bila kita bekerja, kita letakkan bismillah, Allah is first. Apakah kita mampu untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan culas? Bila kita buat apa saja, berpuasa, membina circle fa'abawaihu pada hari yang pertama, hari tu kita kongsi, apakah kita boleh melakukan sesuatu tu dengan sembrono, dengan apa, dengan sambil lewa, sedangkan kita dah meletakkan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Samalah juga tadi kita solat, usolli sunat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, kita sebut lillahi ta'ala. Dan bila kita solat, Allahu Akbar, solat kita bagaimana ibu dan ayah? Bila kita fokuskan benda tu, kita letakkan asas takwa ini, legasi takwa ini, la'allakum tattaqun lillahi ta'ala. Apakah kita boleh lemau dia? Kita nak
buat hanya kerana Allah. Iyyaka na'budu, hanya pada Engkau ya Allah kami sembah. Dan bila sembah tadi, dia membawa everything dalam kehidupan kita. Surah yang ke-51 ayat 56. Surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, ins. Ins itu ialah salah satu nama kepada hamba ni. Allah nukilkan dalam Quran ada 5 nama. Ada 5 nama kita ni. Bukan nama Syukri, tak. Nama kita ni, manusia ni kan, ada 5. Apa dia? Yang pertama tadi ins. Yang kedua insan. Yang ketiga bashar. Yang ketiga bashar. Yang keempat Bani Adam. Dan yang kelima An-Nas. Ada 5. Ulang balik. Yang pertama ins tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jin dan ins illa liya'budun. Bila sebut tentang ins, al-ins, dia akan sangat terkait dengan al-jin. Nampak dengan tak nampak. Siapa yang nampak? Kita. Yang tak nampak, jin. Ini kita cerita lain. Panjang nanti cerita je kan. Okey, nak ceritanya ialah illa liya'budun. Manusia tu dan jin ni Allah cipta illa liya'budun. Tak ada lain, tak bukan, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita semua maklum mengabdikan diri kepada Allah. Tapi lihat apa yang kita buat hari ini. Banyak yang sia-sia atau yang terpakai, yang bermanfaat. Sedangkan Allah suruh kita buat setiap perkara itu pastikan bermanfaat. Bila bermanfaat, pastinya berkebajikan. Bila kebajikan, pastinya benda tu ada dalam uslub lingkungan ihsan. Bila dalam lingkungan ihsan, sudah pastilah kita semua akan jadi mukhlisin. Bila jadi mukhlisin, sudah pastilah kita akan jadi muttaqin. Bila kita jadi hamba yang muttaqin, sudah pastilah kita akan jadi muflihun. Orang yang berjaya. Yang berjaya macam mana? Meraih redha Allah. Ya Allah, subhanallah, tabarakallah. Jadi ini intipati yang kita kongsikan hari ini dalam short time untuk kita bicara semula, untuk kita muhasabah semula, recall balik, tengok balik. Kita tengok balik sebab dalam surah yang ke-36, surah Yasin, pada ayat yang ke-65 Allah sebutkan apa dia? Ayat yang ke-65. Cuba cek. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu akbar. Dua benda ni yang Allah tanya bila kita mati nanti hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ketika kita dimatikan, ketika di akhirat nanti, Allahu akbar, mulut kita ni akan terkunci, tak boleh cakap. Ni petah berkata sekarang ni, hari ini, saat ini, kita semua petah berkata-kata, buat alasan macam-macam, buat reason macam-macam, buat helah macam-macam, gebang sana, sembang sini, rancak sana, sini rancak, sana rancak, mana-mana rancak. Kan? So kita rancak ni, tapi ke akhirat nanti, di yaumul mahsyar nanti, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, yang akan berbicara, yang akan mengatakan setiap perkara ini tangan ni. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki ni menjadi saksi atas apa yang kita buat. Syukri, betul ke dulu masa kau kat dunia tu kau betul-betul kau baca surah Al-Fatihah pada ayat yang kelima? Iyyaka na'budu. Betul ke kau sebut ni? Kau ikrar di mulut kau. Sehari 17 kali paling kurang kau sebut Iyyaka na'budu. Hanya pada Engkau ya Allah kami sembah. Tapi betul ke Syukri, masa kau hidup kau benar-benar menyembah Allah? Setiap perkara kau bawa lillahi ta'ala. Bismillah. Allahu akbar. Ibu dan ayah, mak dan abah semua, abang dan kakak semua, saudara-saudara semua, anak-anak, adik-adik, dan rakan taulan semua. Ayuh sama-sama kita muhasabah balik, kita melihat kembali intipati ini.
sebagai satu renungan wadah untuk kita, la'allakum tattaqun, grab the opportunity yang Allah bagi untuk asas takwa ini. Kita tengok balik tujuan hidup ini, iyyaka na'budu. Dengan kita menongkah langit, kita berbicara seolah-olah tiada Tuhan lain, yang kita ni seolah-olah macam hebat sangat. Allahu Akbar. Moga Allah ampunkan kita. Sebab apa? Kita tak lari daripada kesilapan. Kita tak lari daripada kesilapan. Dan bila tugas kita, itulah kebiasaannya, kelazimannya dan fitrah manusia itu diciptakan dengan penuh kesilapan. Bila silap, apa tugas kita? Taubat. Sekiranya kita buat silap dan tak nak taubat, itu ciri-ciri siapa? Itu ciri-ciri iblis, syaitan. Ketika mana, nampak, ketika mana Allah memerintahkan iblis untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam, apa iblis sebut? Aku tak nak. Aku tak nak. Dan Allah suruh perbetulkan balik dengan angkuhnya. Sebab tu mereka keluar daripada, diperintahkan keluar daripada syurga. Sebab apa? Kesombongan. Kita belum masuk syurga dah sombong. Allahu Akbar. Tengok siapa lagi teruk sebenarnya? Kita. So bagaimana nak dapatkan la'allakum tattaqun tu? Legasi takwa ni, sekiranya kita masih dalam kelompok ini, di mana asasnya iyyaka na'budu. Wahai Allah, hanya kepada Engkau kami sembah. Apa saja yang kita buat, tengok balik, ini ibadah kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibadah kita kepada Allah. So bagaimana kita nak bawa diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak bawa bekalan untuk redha Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita baiki, yang perlu kita sama-sama tingkatkan. Sempena bulan Ramadan ini, kita tak nak bulan Ramadan berlalu sia-sia. Macam mana lagu Mamai tu, cik? Ramadan. Lupa pula. Ada sini kata dia, kita tak nak Ramadan tu berlalu sia-sia. Ku berharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Sambung sendiri ya. Okey. So Mambai menyanyikan lagu untuk kita supaya kita faham baik-baik syair lagu yang dibuatkan tu, lirik yang sangat indah. Okey. Untuk kita muhasabah juga. Perkara ini, inilah dia iyyaka na'budu, kita ya Allah ruginya. Baru yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Waalaikumsalam sahabat Ustaz Fazril, subhanallah. Doakan anak Syekh, kita sama-sama la'allakum tattaqun, mewarisi legasi takwa, insya-Allah. Jadi kita sama-sama nak baiki diri. Bukan seorang-seorang nak jadi juara, bukan seorang-seorang nak jadi champion. Tak best tuan-tuan masuk syurga seorang-seorang. Bukan sebab tak best, tapi sebab khawatir. Sebab kalau kita rasa kita bagus, kita nak masuk syurga seorang-seorang, takut-takut. Tengah nak makan anggur ni, duduk syok-syok ni kat dalam syurga ni, nak makan anggur, tiba-tiba nama panggil, ting ni ni dong, Muhammad Syukri, calling for Muhammad Syukri, calling for Muhammad Syukri. Kan macam kalau KLIA kan, tiba-tiba ada orang panggil kita, claim pada Allah, ya Allah, dulu masa kat dunia dulu, tu yang tengah nak makan anggur tu, ya Allah, si Syukri tu, kat dunia dia sahabat aku, ya Allah, tapi dia tak pernah ingatkan aku tentang kau. Ya Allah, tu sahabat aku yang tengah makan anggur tu, nak makan anggur sedap-sedap tu, kat dunia dulu dia tak pernah ajak aku, seru aku untuk solat kepada kau. Sedangkan kita terlupa, sahabat-sahabat semua, Allah ada perintahkan tak tentang ini? Ada ingatkan tak tentang ini? Ada dalam surah yang ke-20 ayat 132. Surah ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka
Serulah ahli keluarga kau, serulah circle kau, lingkungan kau. Siapa lingkungan kita? Sahabat-sahabat kita semua ni. Waalaikumsalam. Suka anggur tak apa. Dia puasa Abang Telong, nanti dah lepas puasa kita makan sama-sama ya. Insya-Allah, insya-Allah. So, serulah ahli keluarga kau, circle kau ni. Untuk apa? Bisolati, dirikan solat. Nak solat senang ke? Nampak mudah. Sebab tu Allah letakkan kalimah selepas bisolati ada wastabir. Kalimah sabar itu Allah datangkan tengah-tengahnya ada huruf tambahan ta. Nak menggambarkan daripada sudut literasinya, Allah nak gambarkan bahawa kena sabar yang sangat-sangat. Yang nak mengajak tu kena sabar, yang nak mendirikan, nak melakukan pun kena sabar. Macam tadi. Bukan senang tuan-tuan nak solat 8 rakaat. Itu 8 kalau imam buat 20. Belum lagi 40. Tuan-tuan, tinggal imam dengan Bilal je. Guyup semua. Tuan-tuan, ini yang perlu kita baiki. Saya dan kita semua kena baiki legasi takwa. La'allakum tattaqun. Tuan-tuan, so apa buah amal yang perlu kita buat, tuan-tuan? Apa saja, ingat, apa saja yang kita buat selepas ini, kita kena buat yang terbaik. Kita tak boleh dah sambil-sambil lewa. Kita tak boleh dah acuh-acuh. Kita tak boleh dah main-main. Kan? Lekeh sana, lekeh sini. Lek lu, gerak lu, Papa Roger. Dah tak boleh dah. Tak boleh dah, tak boleh. Kita kena buat dengan sungguh-sungguh. Kena ada mukhlisin. Sungguh-sungguh dan ikhlas. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini. Sahabat-sahabat, ni yang pertama. Buat apa dia? Sungguh-sungguh selepas ni. Selepas ni tengok baru mula, lepas ni apa? Baru mula sahur nanti. Kan? Sahur nanti. Kena buat apa? Bangun pagi, kita niatkan nak buat apa, kita buat macam mana. Bangun pagi sungguh-sungguh. Dah tak boleh nak mata sini yang layu. Termasuk dia cakap, kita masuk cakap. Nak makan apa? Makan salah masuk. Salah masuk. Kan Abang Telong kan? Nak makan anggur masuk mulut orang rumah kat sebelah. Nak masuk sini. Sebab tak nampak. Kan? Contoh. Okay. Dan apa yang perlu kita buat bangun sahur? Doa lah. Wabil ashar, kan, orang-orang yang bangun sahur itu dia buat apa? Mereka memohon ampun kepada Allah. Rugi kita bangun sahur tapi kita tak minta ampun kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita bacalah. Baca doa apa? Baca doa apa, cik? Doa apa? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita baca sama-sama. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Kita baca sekurang-kurang ini. Sekurang-kurangnya kita baca doa ini. Ini doa yang Nabi ajar, yang Nabi ajar kepada isterinya Sayyidatina Aisyah untuk dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Bulan Ramadan amalkan doa ni. Ini hadiah daripada Nabi kepada kita. Tapi kita biar aja imam yang baca amin, amin, itu pun kita tidur. Sebab ngantuk. Sebab apa? Kekenyangan. All out masa Ramadan, masa buka puasa all out. Tapi masa solat out. Okey, yang ni. Yang pertama tadi apa? Tindakan kita, buah amal kita, refleksi kita. Okey. Selepas ni kita kena do the best. Always the best. Give the best. Yang kedua, kena ketara sedar bahawa buat everything do for Allah. Bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Bila sebut dengan nama Allah, bawa Allah dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam soul kita. On your soul, on our soul, dalam jiwa kita. Bawa nama Allah itu dalam diri kita. Subhanallah, tabarakallah. Kita akan do the best tu. Bila dah bawa kerana Allah, kita kat sekarang ni, kerana kekasih kita, kerana orang yang kita sayang, kita akan buat yang terbaik kan? Kita akan buat habis baik.
Tapi bila kita nak buat, kita terlupa, kita letakkan bismillah tadi kerana Allah. Subhanallah. Apakah kita boleh buat dengan sembrono sambil lewa? Takkan mungkin. Sebab kita akan buat sehabis baik. Give everything. Give everything. Subhanallah. Tabarakallah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa buah amal yang boleh kita bawa untuk perubahan kita? Lakukan dengan ikhlas. Lakukan dengan ikhlas. Susah tuan-tuan nak lakukan dengan ikhlas, sebab bukan boleh. Dan pastinya bila kita lakukan dengan ikhlas, apa indikator ikhlas? Kita je yang tahu. Salah satunya contoh, bila buat kebaikan tak perlu cerita dengan orang. Buat je yang terbaik. Doakan. Bila orang buat lagi, contoh, orang kecam lagi dan sebagainya, senyum. Orang yang ikhlas, dia takkan balas. Dia takkan balas balik kata-kata nista tu, dia takkan balas. Tenang is good. Tenang is good. Apa yang dia buat ialah apa? Dia bagi senyuman dan doa balik. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan saudaraku ni. Moga-moga ukhuwah kami engkau redha ya Allah. Kita buat yang macam tu. Doa yang baik-baik. Sebab kita kena ingat bahawa segala apa yang ada, semua Allah yang punya. Bila terkait dengan yang tadi, doa yang baik-baik. Sebab apa kita nak minta tolong? That's why Allah gandingkan tadi iyyaka na'budu, dan Allah akhirkan ayat nombor 5 ini dengan wa iyyaka nasta'in. Bila dah betul-betul firm beribadah kepada Allah, barulah kita doa, dan doa ini Allah angkat dengar. Ini kita ibadah pun sambil lewat, lepas tu minta. Kita boleh fikir sendiri. Kita boleh fikir sendiri. Malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah sayang kita. Kita tanya balik pada diri kita, how much we love Allah. How much we love Allah. Dan apa yang telah kita buat untuk agama Allah ini. Apa pengorbanan yang telah kita buat untuk agama Allah ini. Apa perjuangan yang kita buat untuk menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibu dan ayah, sahabat-sahabat semua, ahli keluarga dan seluruh kenalan, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. La'allakum tattaqun. Legasi takwa seterusnya. Pada hari ini kita membicarakan tentang hidup ini adalah ibadah. Dan ibadah untuk siapa? Lillahi ta'ala. So, sebagai seorang Muslim, kita tak boleh sambil lewat. Kena sentiasa apa? Kena sentiasa good effort, bersungguh-sungguh, give the best. Yang kedua tadi apa? Buat apa saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, pastikan sentiasa keep on track dalam mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga bermanfaat. La'allakum tattaqun. Teruskan untuk mewarisi legasi takwa. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan daripada diri saya sendiri, Muhammad Syukri bin Husin. Semoga bertemu lagi insya-Allah. Salam hormat, salam kasih sayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi.